اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 59, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusannu al-qiyamu lahu kal'alimi bal aula. Sunnah, sunat berdiri menghormati Al-Quran sebagaimana berdiri menghormati orang alim. Bahkan untuk Al-Quran lebih utama untuk dihormati. Sunnah yakni sunat berdiri menghormati Al-Quran. Contohnya, ada orang bawa Al-Quran, maka sunat kita berdiri untuk Al-Quran tu. Sebagaimana berdiri menghormati orang alim. Disunatkan kita berdiri kerana menghormati orang alim. Bahkan untuk Al-Quran lebih utama, sunat berdiri untuk menghormati orang alim. Bahkan berdiri untuk menghormati Al-Quran lebih utama daripada berdiri yang disunatkan untuk menghormati orang alim. Ini disambungan berkaitan dengan Al-Quran. Sambungan berkaitan dengan Al-Quran. Pembicaraan adalah berkaitan dengan orang yang berhadas kecil, haram menyentuh dan menanggung Al-Quran. Itu bicaranya. Kemudian dibicarakan berkaitan dengan kanak-kanak yang belum baligh, yang dalam keadaan berhadas. Tidak wajib kita menegah kanak-kanak tadi itu daripada memegang Al-Quran dan juga menanggung Al-Quran untuk belajar mereka, dan juga untuk wasilah bawa kepada tempat belajar mereka. Maka kanak-kanak yang berhadas tadi ini tidak dilarang memegang dan menanggung Al-Quran dalam keadaan berhadas. Kemudian dibicarakan pula berkaitan dengan haram menulis Al-Quran dengan tulisan selain daripada huruf Arab. Tulis dengan tulisan Rumi contohnya, hukumnya adalah haram. Tetapi berkaitan dengan haram menulis Al-Quran dengan tulisan selain daripada Arab, ini perkara yang khilaf di kalangan ulama. Sebagaimana khilaf juga berkaitan dengan kita bubuh umpama duit di dalam Al-Quran. Duit kita pergi bubuh dalam Al-Quran. Hak dalam kitab ni mengatakan haram, tetapi pandangan muktamad adalah pandangan Syekh Ibn Hajar yang mengatakan tidak diharamkan kita bubuh duit di dalam Al-Quran dan juga bubuh duit di dalam kitab-kitab ilmu syarah. Adapun dalam Fathul Mu'in kita ni bukan kata haram letak Al-Quran, letak duit dalam Al-Quran. Bahkan haram juga letak duit dalam kitab-kitab. Kita buat duit dalam buku, dalam kitab-kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, kita pergi buat duit dalam tu. Dalam Fathul Mu'in ini mengatakan haram.
Tapi pandangan muktamad tidak dihukumkan haram. Begitu juga haram kita mencarikan Al-Quran. Kita haram mencarikan Al-Quran. Walaupun kita mencarikan Al-Quran tadi itu tujuan kitanya adalah umpama kita nak bakar. Kita nak bakar sebab nak pelihara Al-Quran. Al-Quran tu sudah lama. Al-Quran tu tak boleh nak baca dah. Kita boleh bakar. Tapi ketika kita nak bakar Al-Quran tu, boleh tak kita nak koyok-koyokkan? Kan kita kadang bakar apa-apa kan. Kita koyok-koyok, kita pun bakar. Jadi sekarang ni Al-Quran kita nak bakar ni untuk pelihara Al-Quran. Syarak membenarkan, dia akan bicara di hadapan. Tetapi ketika kita nak membakar Al-Quran tu, boleh tak kita nak koyok? Dia ada dua pandangan di sini. Tapi pandangan yang muktamad, tidak boleh koyok Al-Quran walaupun untuk tujuan kitanya untuk pelihara Al-Quran dengan umpama kita bakar. Kita bakar gitu sudahlah. Tak payahlah masa nak bakar tu kita mana? Kita koyok buat kecil-kecil. Tak payah. Sebab pandangan muktamad, walaupun kita bakar tu untuk tujuan pelihara Al-Quran tadi nak bakar, sekalipun koyok tu hukumnya adalah haram. Kemudian haram kita tulis Al-Quran di kertas contohnya, kemudian kita telang kertas tu. Hukumnya adalah haram sebab nanti ayat Al-Quran berada di tempat dalam maidah, dalam perut besar ni. Yang di dalam tu ada bagai-bagai di dalam tu. Termasuk tahi pun ada di dalam tu. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi di maidah tu hukumnya najis itu. Maka Al-Quran yang kita telang bukan helaian Al-Quran. Kita tulis Al-Quran di kertas, kita gulung-gulung kertas, kita telang, hukumnya haram. Apa tujuan tak tahulah. Apa tujuan buat gitu. Tapi akhirnya ayat Al-Quran akan bercampur dengan hak dalam maidah kita tu. Yang mana dalam mazhab Syafi'i menghukumkan najis tu hak dalam maidah. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i kita, kalau muntah yang keluar daripada maidah, hukumnya adalah najis. Walaupun yang keluar dari maidah tu dalam keadaan rupa yang tak berubah sekalipun. Walau keluar tu dalam keadaan air betul-benar sekalipun. Mana contohnya budak yang hisap susu, masuk dalam perut molek-molek dah, sedawa dah budak tunya. Kan ibu ni kadang-kadang lepas dia menyusu anak, dia gosok. Budak tu pun sedawa. Ambil di ayah pun dukung. Tangan ayah tu tekan di dada dia, keluar balik air susu dia, kita panggil jeluak tu. Jadi susu yang keluar tu tak berubah-berubah pun susu tu. Sama dengan macam susu hak isap tadi lah. Sekalipun hukumnya najis. Sebab apa? Sebab dia sudah berada di maidah. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Sehingga kan keluar air. Contoh-contoh orang lemah. Orang lemah kan perut dia tu gelembung dah kan. Mana apa? Air sudah ada dalam maidah dia, dalam perut besar dia. Dia tekan perut dia, air pun keluar kut mulut. Najis. Walaupun air betul benar yang keluar sekalipun. Atau mazhab Syafi'i. Sebab dihukum najis dalam perut besar ni. Jadi kalau Quran tu telang, jadi dah masuk dalam perut besar tu, jadi Al-Quran sudah bercampur dengan tempat yang kotor, tempat yang najis. Sebab tu hukumnya adalah haram. Kalau dalam maidah hukumnya haram. Contohlah, ni jarang-jarang berlaku. Contohnya orang yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit, terkadang dia tidur keluar daripada maidah dia. Air liur basi tu. Tapi daripada maidah. Bukan air liur basi budak tidur nganga tu. Budak tidur nganga, lepas tu meniarak, keluarlah air daripada mulut dia. Tu kotor, bukan najis. Hak najisnya air liur basi kita panggil. Air keluar mulut orang tidur yang keluar daripada maidah. Ni biasanya kena kepada orang yang berpenyakit. Orang penyakit dia akan keluar air liur basi daripada maidah. Adapun kalau hak biasa-biasa ni hanya air liur basi
yang keluar daripada mulut dia, daripada tekak dia, hal tu tak ukur najis. Walaupun busuk sekalipun, walaupun warna kuning sekalipun, selagi tidak yakin mari daripada maidah, hukumnya kotor, sunat basuh. Kalau najis wajib basuh. Ni kena kenal pula mana hak najisnya. Air dia basi tak semuanya najis belaka. Ada ni. Sama juga dengan apa dengan kahak. Kahak yang hanya keluar daripada tengkok, hukumnya kotor walaupun berwarna kuning sekalipun, melainkan kahak yang keluar dari maidah bagi orang yang berpenyakit. Barulah hukumnya adalah najis. Keluar dari maidah hukumnya najis. Sebab di maidah ni tempat yang bercampur dengan tahi ke, tu dalam kitab, dalam hak mazhab Syafi'i kita lah. Sebab itulah Al-Quran yang ditelang tadi tu hukumnya adalah haram, sebab Al-Quran tu akan sampai di tempat yang dihukumkan kotor, yang dihukumkan najis. Adapun kalau dia tulis Al-Quran di piring contohnya, kemudian dibubuh air, maka Al-Quran tu pun jadi larut dalam air, maka hak tu tidak diharamkan diminum air tu. Itu pun kenapa wallahu alam lah. Ada perubatan seumpama tu. Ditulis di piring, di pinggan, kemudian dipun bubuh air itu pun akan memadamkan Al-Quran, diminum air tu. Itu tak apa, sebab Al-Quran sudah tidak ada. Jadi Al-Quran sudah tidak ada. Kemudian di dalam i'anah ni ada sedikit disentuh berkaitan dengan Al-Quran bersentuh dengan air liu. Tidak dihukumkan haram semata-mata bersentuh dengan air liu. Bahkan dalam Bujarimi Iqna', bahkan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh menyatakan bahawa harus kita memadam Al-Quran dengan menggunakan air liu. Tulis Al-Quran, kita nak padam. Tidak ada pemadam, tidak ada air lain, dia pun buat guna air liu, dipadamkan Al-Quran dengan air liu. Itu tidak diharamkan atas pandangan muktamad, dimakruhkan juga, melainkan pandangan Ibnu Imad mengatakan haram semata-mata, tak boleh. Di pandangan muktamad dihukumkan makruh juga orang yang memadamkan tulisan Al-Quran dengan menggunakan air liu. Tapi memang dok comel sangat-sangat lah, macam tak ada pemadam lain. Kalau tak ada pemadam pun carilah air biasa, air liu diguna. Kan kadang-kadang kita kan masa belajar tu kita ambil liu, kita padam tulisan tu. Kalau Al-Quran tak payahlah, sebab ada pandangan yang menghukumkan haram kita memadam Al-Quran dengan menggunakan air liu. Memadam Al-Quran, memadam Al-Quran, sehingga kan timbul pula ketika memadam Al-Quran tu air liu, dia dibubuh tangan ke, dia pakai ludah atas tu. Tu khilaf ulama pula. Tapi tak comel belaka lah tu. Air liu tak comel belaka dengan Al-Quran ni. Tapi di situ dia kata tidak ada ihanah, tidak ada menghina di situ, tapi tidak beradab, tidak comel. Maka hukumnya adalah makruh memadam tulisan Al-Quran dengan menggunakan air liu. Adapun setakat kita nak belek helayang Al-Quran, kita buat apa ni? Ni bukan air liu pun dah. Air liu ke? Bukan air liu jari ni, kita nak belek Quran tu. Macam orang ni lah, orang nak tu duit tu kan, dia gitu apa ni? Dia ambil air liu ke dia buat apa sebenarnya? Dia macam nasuh jari dia tu lah, nasuh jari dia kasak ke apa? Kalau dia buat betul. Dia kan ambil air liu tu. Ambil air liu tu. Memang bubuh air liu di jari. Bibir ni basah, tapi bibir ni basah air liu lah. Lepas tu dia cuik sikit. Lepas tu dia tu duit tu. Jadi duit tu ada air liu orang lah duit tu. Ke mana?
Jadi kalau kita buat gitu untuk balik halayan Quran, tu tidak diharamkan. Jangan kita buat alasan. Bayangkan kalau kita ambil jari kita ni, kita lesek di bibir kita tek dahi orang. Marah ke tak? Memang dia marah. Haramlah kita dengar Quran. Jangan buat alasan gitu. Ni kita ambil gini, ni di basuh bibir kita pun bubuh dahi orang. Orang marah ke tak? Marah. Kita bubuh di Quran. Haram. Jangan duk gitu. Tapi dak comel jangan buat. Itu panggil adab. Tapi nak menghukumkan haram, memadam tulisan Al-Quran dengan menggunakan liur pun tidak diharamkan atas pandangan muktamad. Tapi tengok comel ke tak? Tak comel sangatlah, janganlah buat. Tapi jangan mudah-mudah menghukumkan haram. Ada ni. Sama dengan dibicara waktu hak masalah haram, kita hulur kaki kepada arah Al-Quran dalam keadaan Al-Quran tu bukan berada di tempat yang tinggi. Quran duduk atas latar. Kita hulur kaki kepada arah Al-Quran. Satu pandangan haram semata-mata. Satu pandangan tak. Selagi tidak nampak rupa menghina sebab Al-Quran tu duduk jauh juga. Dia pun hulur kaki. Bukan Quran atas rehat. Bukan Quran atas meja. Quran atas latar. Dia pun hulur kaki. Satu pandangan walaupun Quran tu agak jauh dengan kaki, hukumnya haram. Satu pandangan tengok keadaan. Kalau Al-Quran tu dekat dengan kaki, hukumnya haram. Kalau Quran tu ke hadapan, tapi di atas latar ni, tak haram. Tapi beradab ke tak seumpama? Tak beradab sangatlah. Buku Quran di latar tu budak comel tak. Ada ni. Tapi kalau Quran tu tinggi macam dalam rak apa semua tu tinggi. Kita kaki hulur kepada Al-Quran itu tidak diharamkan. Tapi kalau tok comel tengok, janganlah buat. Tak nampak kurang adab. Ni cerita hukum pekah. Haram ke tidak? Hak bab adab satu bicara lain. Contoh. Al-Quran di almari kita tu ada rak. Tiba-tiba Al-Quran kita rak sebelah bawah. Baju, kain, kasut rak sebelah atas. Tak haram. Sebab bukan bubuh barang atas Al-Quran. Bukan. Ada ni. Tapi comel ke tak? Bubuhlah Quran rak atas sekali. Tu bab lain pula. Sehingga kan, ni contoh. Dia bawah tangga tu ada ruang. Dia boleh buat almari. Orang kan dia buat almari bawah tangga tu kan. Kan bawah tangga tu kosong, dia pun buat almari bawah tangga tu. Dia bubuh Al-Quran pun tidak haram. Dah kita melangkah atas tangga, itu apa? Itu dia panggil aras lain. Aras lain. Ada ni. Tapi comel ke tak? Bawah tangga tu nak ubuh kasut, nak ubuh beg, nak ubuh pakaian, boleh lah. Ni bubuh Al-Quran. Ada comel jangan, tapi haram ke tak? Tak, sebab dia aras lain. Ada ni. Tapi kalau pandangan, pandangan tak sedap tengok. Tu jangan buat lah. Haram ke tak? Tidak haram. Ni siapa ke bubuh Quran tingkat bawah dia letak ukur haram. Rumah 2 tingkat. Jangan bubuh Quran tingkat bawah. Kena ngaji Quran tingkat atas. Simpan Quran tingkat atas. Jangan bubuh tingkat bawah. Sebab apa? Atas tu duduk belagi tingkat atas. Menghina Al-Quran di tingkat bawah. Orang tua tu bubuh Quran tingkat atas. Tua-tua tak boleh naik dah tingkat atas. Lepas tu tak baca Quran lah. Dah Quran di tingkat atas. Itu aras lain-lain. Tak ada kena-mengena. Kalau begitu kok, kalau duduk rumah flat. Duduk rumah flat. Hak tingkat atas tu pula bukan orang Islam pula dah. Kita duduk tingkat bawah. Aras lain-lain. Tak ada kena-mengena. Ni rumah 2 tingkat. Siapa tak boleh bubuh Quran tingkat bawah, kena bubuh tingkat atas. Bukan bubuh bawah tangga tu pun tidak diharamkan. Tapi tak comel. Kadang-kadang kita ni lebih sikit lah. Lebih sikit. Ni contoh nak pernah berlaku. Ialah kita orang jenis naik motor, ada raga depan tu.
Dulu kan ada raga kan, ni tak ada raga. Dah nampak motor-motor comel ni. Tak ada raga depan tau. Kita dulu motor Honda 70 ada raga lah depan tu, kena raga. Jadi Quran bukan raga, haram dia kata, sebab kemaluan kita duduk atas Al-Quran. Kan raga kan, kemaluan duduk mana? Haram dia kata. Dah aras lain-lain. Lepas tu bila dia kata haram, kawan tu pun belilah bok bubuh di sebelah belakang. Bok tu lah kotak tu mahal juga. No, 100-200 juga tu. Atas pesing kan tau. Kalau mahal lah. Tempat orang bubuh topi, bubuh macam-macam tu nah. Dia pun belilah bok bubuh Quran belakang. Haram kerana bubuh Quran belakang punggung. Allah kata. No, mentang-mentang lah dia naik kereta. Naik kereta boleh bubuh Quran atas depan tu. Kawan tu naik motor, bubuh Quran dalam raga haram. Bubuh Quran atas boleh kotak bubuh belakang haram. Aduh. Tak ada rupa menghina pun seumpama tu. Quran dalam raga, kita duduk atas tu tak ada kena-mengena pun, aras lain-lain. Ni siapa ke dipersoal orang buat hantaran. Apa ni? Apa ni? Po tu lah. Ni orang buat benda tu. Apa? Panggil apa? Po. Betul, po. Ni dia bubuh. Jadi atas po tu ada dengan Quran, ada dengan kasut. Haram dia ibu sama level dia kata. Allah mudahnya mengharamkan. Kan po tu kan dia sama panjang. Kan ada panjang pendek. Itulah hok bawa tu, jujuk bawa tu. Atas tu kadang-kadang ada Quran, kadang-kadang ada macam-macam lah tau. Ada kasut. Jadi sekarang ni Quran, lepas tu kasut. Po sama tinggi, tidak menghormati Al-Quran, buat Al-Quran sama level dengan kasut, haram. Allah kata senang. Wahara orang dah. Lepas tu nak orang ni tu po dua lapis boleh po dua lapis sambung. Nah, sambung boleh sambung. Po tu sambung dua jadi tinggi. Hak kasut ke, hak baju ke, apa ni lagi atas tu kan. Hak tu cari po biasa, hak Quran cari po tinggi. Dia kata sama panjang po ni. Jadi Quran dengan kasut ni bukan jadi sama. Haram. Satu surau tu selama ni Al-Qurannya berada di belakang. Tiba-tiba pergi kemudian dia buat rak sebelah hadapan. Dia pun bubuh Al-Quran di rak di sebelah hadapan. Kata kenapa pula jadi bubuh rak sebelah hadapan? Kamu sudah rugi satu saf kata. Dia buat rak sebelah hadapan, dia sudah rugi satu saf. Atau imam sudah tidak berada di mihrab, sebab tu imam kena berundur sedikit. Sebab saf pertama sudah tidak boleh digunakan kerana dia buat rak untuk Al-Quran. Sebelum ni Al-Quran berada di belakang. Tapi kenapa jadi kamu buat rak belah hadapan ni? Dia kata ada ustaz mengajar tidak boleh bubuh Al-Quran sebelah belakang sebab kita rokok, kita sujud, tungging punggung pada Al-Quran. Tu salah dia kata. Apa benda pula? Kan kita rokok, kan kita sujud kan. Jadi Quran duduk sebelah belakang, berarti kita sudah tungging punggung pada Al-Quran. Tak ada kena mengena. Bubuh Quran di hadapan, begitulah hukumnya makruh. Sebab kita nak sebelah hadapan sembahyang kosong, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba bubuh Al-Quran, jadi sembahyang kita nampak Al-Quran. Akhirnya kita pun bilang Al-Quran ada berapa butir dalam tu. Jadi macam-macam dah lah. Tengok Quran ni berabuk ni, lama dah buka bang kali ni. Dalam sembahyang kan. Kan syaitan kan dia bawa gambaran macam-macam supaya kita lari hati daripada sembahyang kan. Dan ni kita bubuh dah depan tu Quran lah, apalah depan tu. Dah sepakat tengok Quran tu. Tu dah betul belaka gitu tu. Tapi alasan dia, kenapa bubuh Quran sebelah hadapan? Sebelum ni Quran duduk di sebelah belakang. Sebab tak boleh. Bubuh Quran belakang tak boleh. Kita rokok, kita sujud, kita tungging punggung pada Al-Quran. Tak ada kena mengena tu lebih sangat orang panggil. Tapi kita jagalah adab kita dengan Al-Quran. Tapi taklah sampai gitu lalu. Dua rokok sujud, tungging punggung Quran sebelah belakang. Dia kata tungging punggung kepada Al-Quran. Tak ada kena mengena. Ada ni.
Kita hormatlah, kita jaga Al-Quran. Tapi adab-adab pun tidak sampai ke berlebihan seumpama tu. Siapa ke bubuh Quran dalam raga mutu pun haram kerana menghina Al-Quran sebab kemaluan duduk atas. Oh, jauh sangat tu. Lepas tu nak buat Quran mana? Nak subuh Quran diikat tubuh kita. Lepas tu kalau berhadas, nak macam mana pula? Banyak perkara pula jadinya. Kemudian hak berkaitan dengan hak kata hak kita belek dengan Quran, itu tidak ada rupa menghina, tidak diharamkan. Kemudian kalau kita hulurkan kaki kepada arah Al-Quran, Al-Quran berada di latar, contohnya kalau jauh tu tidak diharamkan. Tapi dok comel bukan Quran tinggal di latar ataupun dok comel dok. Tapi haram ke ditinggal Quran di latar? Dok haram. Tapi dok comel dah lah, sipang lah. Ni Kih nak simpan Quran ni, hak kita bicara terdahulunya, mak suruh anak yang berhadah tu ambil kat Quran wang dia masa ngaji Quran bukan buatan latar. Dia ngaji Quran buatan riba. Dia pegang buatan riba. Wuduk batal dia pun buatan latar. Buatan latar duduk sedap tengok. Dia pun panggil anak dia ni, tolong kat simpan Quran mak. Budak yang dipanggil tu berhadah tak ada wuduk. Dia ingat ke tak apa. Sebab apa? Memang kita tak suka tengok Quran yang kita tinggal atas latar, memang kita tak suka tengok, tak comel. Tapi hukumnya haram? Tidak. Sebab di situ tidak ada rupa menghina. Habislah. Dia sama jugalah kita mengaji kitab, kita mengaji Al-Quran, kita mengaji tafsir. Terkadang atas kitab tu, atas Al-Quran, atas tafsir tu kita bubuh dengan pen, dengan telefon. Itu tidak ada rupa menghina di situ. Tidak ada rupa menghina. Terkadang orang letak apa-apa atas kitab tu kerana dia apa? Dia kenangin, dia akan jadi yang gitu pada ni. Tapi kalau tidak ada sebarang kerana, tak payahlah letak apa-apa. Bukan atas Quran saja, atas kitab pun. Ni kita letak telefon lah, pen, biasalah pen kita bubuh atas kitab. Tu tidak ada rupa yang menghina. Terkadang kita letak tangan pun sama juga, bukan atas rupa menghina. Ada ni. Sama telah pula Al-Quran. Kita bicara Al-Quran ni kitab pun samalah juga. Jangan pula sampai peringkat awak letak pen atas kitab, hukumnya haram. Tak sampai tangga tu. Dak comel letak pen atas kitab, boh pen bawah. Dak comel boh telefon atas kitab, boh telefon bawah. Tapi kenapa buat telefon atas kitab? Kitab dia kenangin, dia apa dia balik-balik pada ni. Dia pun bubuhlah telefon dia supaya kitab dia tak balik. Ada juga kerana seumpama tu. Kalau saja-saja bubuh tak payahlah. Tapi jadi haram ke bubuh umpama telefon atas kitab? Tak haram. Tapi kalau tidak comel, janganlah. Dia gitu. Di samalah juga kita belajar kitab bubuh di mana. Duk ngaji pondok tak ada meja. Buah talata je. Lepas tu buah talata duduk rapat-rapat. Kitab kita situ kaki kawan kita, punggung kawan kita muja nak ketuk je. Kita ni kadang-kadang duduk mengguk. Kitab atas latar. Lepas tu kitab tu depan tu apa tu? Kaki orang tu, punggung orang. Lepas tu kaki kita, punggung kita, kosek kitab belakang ni. Tidak diharamkan. Dia kadang-kadang tempat pengajian ni nak letak meja-meja tak telu. Kadang-kadang kita mengaji ni duduk, Allah lah, abang apa tak boleh biok. Tak boleh biok mana? Tak nak biok. Apa? Nak bawa meja seseorang? Tak ada ruang lah. Tapi kita letak kitab atas latar, lepas tu kita duk catat atas latar, masa duk ngaji tu rupa menghina? Tidak. Tapi masa duk sedap atas latar, kita cari meja, gitu je lah. Tapi pondok tak ada nak cari meja kalau dulu. Sebab apa? Sebab tak ada ruang. Akhirnya buh kitab atas latar, kita duduk mengguk, duduk catatan. Tapi kitab kita dengan kaki orang depan tu dekat je. Kaki kita dengan kitab kawan kita belakang ni pun dekat je. Itu rupa menghina? Tidak.
Tapi rasa nak kenang tengok, cari meja. Gitu je lah. Tapi kita nak cepat-cepat menghukum haram apa semua, tu jangan gaduh sangat. Sebab dia tidak ada rupa menghina. Ambillah. Jadi ini dimasuk pada cerita berkaitan dengan Quran tu pula. Selesai dah bicara hak berkaitan dengan sentuh Al-Quran, pegang Al-Quran. Dia cerita bab Al-Quran pula. Sunat berdiri bagi Al-Quran. Orang bawa Al-Quran, kita sunat bangun. Kejut dia, kita bangun ke dia. Bila kita bangun ke dia? Kita bangun ke Quran yang dia bawa. Sunat. Sunat kita cium Al-Quran. Sunat. Orang-orang kita tu kan, buku Quran dah ada cium sipang, buku Quran dah ada cium sipang. Menghormati Al-Quran. Mukjizat Nabi yang paling besar. Dengan Al-Quran lah selamat kita dunia dan akhirah. Jangan kita cium Al-Quran, kita junjung Al-Quran. Hukum hakam dalam Al-Quran tak jadi dah, tak sesuai dah. Cium apa? Junjung apa? Kita cium Al-Quran, kita junjung Al-Quran. Sebab itu mukjizat Nabi yang paling besar. Itu kalamullah. Quran telah menyelamatkan kita hidup dunia dan akhirat. Quran apa? Bukan semata-mata baca Quran, bukan semata-mata zat Quran. Hukum hakam yang dalam Quran itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sebab tu kita sangat-sangat memuliakan akan Al-Quran. Wa yukrahu harku ma kutiba alaihi illa li gharadin nahwi siyanatin fa ghasluhu aula minhu. Makruh membakar sesuatu yang bertuliskan Al-Quran, melainkan jika bermaksud semacam menjaganya. Dalam hal ini lebih bagus dihapuskan. Ditimuh dengan lebih bagus dihapuskan. Hak arak ni faghasluhu aula. Membasuh tu, membasuh Al-Quran tu lebih utama daripada bakar. Dia gini, kalau tulis Al-Quran pada satu-satu benda, kita bakar tu hukumnya adalah makruh. Hak tulis Al-Quran sama telah Al-Quran betul benar. Bakar tu hukumnya adalah makruh, melainkan kerana tujuan kita nak memelihara Al-Quran. Hak tak boleh nak pakai dah. Quran tak boleh nak pakai dah. Quran hak jadi mana bercerah-cerah dah tu. Hak yelah dia jadi macam gelar-gelar dah. Dia jadi macam repuk. Kertas Al-Quran tu dia jadi macam repuk lah. Quran lama kan. Kadang-kadang kita pergi mau guru Quran tu kan, banyak dalam almari dia tu Al-Quran tak boleh pakai dah. Quran tu lama-lama dia akan jadi hancur tu. Tahu nak buat hancur tu bahaya. Kadang-kadang jumpa atas latar, kena tiup dia angin. Quran hara sekali. Lepas tu nak macam mana tu? Bakar lah. Orang kita takut nak bakar. Memang bakar tu makruh, hukum asal. Tapi kalau kita bakar, tujuan kita nak memelihara Al-Quran, tu tidak dimakruhkan. Ni siapa nak bakar, kena jabat agama bakar. Jabat agama bakar. Kan ada kan jabat agama? Dia bakar apa semua tu kan? Apa yang jabat agama bakar? Bukan ada NGO pula yang kerja dia pungut Al-Quran lama untuk dibakar. Dia cari mana-mana tempat yang ada Al-Quran lama, dia ambil, dibakar. Walah kita bakar sendiri pun tak apa dah. Tetapi kalau jenis tulisan, kita nak pelihara tu, kalau kita hapuskan, kita padamkan, lebih baik daripada bakar. Tapi kalau hak Quran, hak tulis comel-comel tu nak hapuskan macam mana? Kena bakar lah. Lihat ni. Kan kadang-kadang kan hak kita buat hiasan-hiasan tu lama-lama buruk. Nak padam tak boleh. Bakar lah. Kita bakar. Kemudian isunya, lepas kita bakar tu, abu nak buat warna pula. Jadi abu yang kita bakar tu tidak dihukum Al-Quran dah. Tidak dihukumkan sebagai Al-Quran. Bukan Al-Quran dah. Maknanya kalau kita abu Al-Quran tu, kita kelecah mengata pun tak apa dah. Tapi aulanya abu Al-Quran tu kita tanam lebih baik. Abu tu bukan Al-Quran dah.
Abu Al-Quran tu dia bukan hukum Al-Quran dah. Makna abu tu kalau dia wak kelecah, wak acur gitu pun tak apa dah. Sebab tak panggil Al-Quran dah. Tak panggil Al-Quran dah. Tapi yang aulanya, abu tu kita tanam. Tu lebih baik. Hak pejabat agama buat, abu tu dibuang tengah laut. Dibuang tengah laut. Tak ada apa. Okey, boleh Tapi kita nak pergi tengah laut macam mana? Kita tanamlah abu tu. Tapi kalau tak tanam, kalau jadi terbang gitu je, bukan Al-Quran. Bukan dah. Tak ada. Bukan Al-Quran. Tapi tak sedaplah kitanya. Walaupun abu tu bukan Al-Quran, tapi abu tu helaian Quran asalnya. Sedap kita nak lock abu tu jadi berterbangan. Maka aula kita tanam. Tapi bukan wajib. Sebab abu tu sudah tidak dihukumkan sebagai Al-Quran. Bahkan kalau ditanam Al-Quran tanpa bakar pun tak apa. Ditanam Al-Quran tanpa bakar. Tapi tanam tu seeloknya tanam tempat orang tak lakah. Orang tak lakah tempat tu. Tiba-tiba ditanam saja je. Dia seeloknya bakar lah. Ditanam saja je Al-Quran tu. Dari pakar ditanam. Tapi biasa orang bakar. Ditanam, tiba-tiba tempat yang orang tidak melangkah tu, tiba-tiba orang buat pintu pagar pula kat situ. Kita pun teringatlah, dulu kita tanam Al-Quran di tepi pagar tu. Tepi pagar tak ada orang melangkah. Tiba-tiba tepi pagar tu dia buat pintu pula dah situnya. Nak melangkah situ, kena gali semula ke? Tak payah. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu berada di dalam. Dia panggil aras lain-lain. Ada aras lain-lain. Bukan arah yang sama. Kita tanam Al-Quran. Asalnya tempat tu memanglah ada pagar, tidak ada orang melangkah di situ. Tiba-tiba pagar tu kita buat pintu. Berarti kita akan melangkah di pintu tu. Adakah kita wajib kena gali balik Quran yang kita tanam? Tak wajib. Sebab dia jauh ke dalam Al-Quran tu, aras lain-lain. Tapi kalau rasa tak sedap, gali je lah. Kalau rasa tak sedap. Tapi wajib gali ke tak? Tak. Sebab dipanggil aras lain-lain. Memanglah kita tanam asalnya di tempat yang orang tak lakah asal. Tapi kemudian orang jadi lakah pula di situ. Tak apa, tak gali pun. Ada ni. Kalau tanam betul benar. Kalau tanam abu saja tak berasa mana. Kalau tanam abu saja sebab abu tu pun tak tanam pun tak apa. Kalau kita tanam abu, tiba-tiba orang melangkah di tempat abu tu tak ada masalah. Sebab abu tu sendiri tidak dihukumkan sebagai Al-Quran, tanam pun tak wajib. Mana? Tapi kalau hak ditanam betul-betul Al-Quran ditanam di tempat yang tidak langkah pula kemudian tak apa sebab jauh ke dalam, dipanggil aras lain-lain. Aras mana ni? Macam sebut tadi lah, dibubuh Quran di bawah tangga. Kita melangkah atas tangga, aras lain-lain. Kita bubuh Al-Quran dalam almari di rak sebelah bawah. Rak sebelah atas kain baju, sebelah bawah Al-Quran, aras lain-lain. Sebab tu tidak diharamkan. Tapi dak comel kita jangan buat. Ada ni. Dak comel kita jangan buat. Tu kan. Hak bab adab kita dak selesa tu cerita bicara lain lah. Tu cerita bicara lain. Tapi nak ceritanya kita betul-betul jaga hak berkaitan dengan adab kita dengan Al-Quran. Adab kita dengan Al-Quran. Sampai ke nak pegang Al-Quran dalam keadaan berhadap kecil pun haram. Sentuh pun haram. Sebab apa? Memuliakan Al-Quran. Kita berhadas kecil, mana boleh sentuh Al-Quran. Walhal hadas kecil kitanya bukan berdosa pun. Hadas kecil kita bukan berdosa pun. Tapi jangan pegang Al-Quran kalau kamu berhadas kecil. Berdosa ke hadas kecil? Tak sesuai. Quran ni mulia. Kita ni dalam keadaan berhadas kecil. Kira-kira kita ni jadi kotor dah lah. Dah kita berhadas kecil. Haram sentuh Al-Quran dalam keadaan kita berhadas kecil. Walaupun berhadas kecil tu tak berdosa sekalipun.
Kita disunatkan memuliakan Al-Quran. Selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Tapi jangan kita baca Al-Quran serta akidah kita akidah yang terpesong daripada Al-Quran. Jangan sama sekali. Jangan kita membaca Al-Quran serta hati kita bersifat dengan sifat kecelaan yang haram, dosa besar. Orang berhadas kecil tak ada salah apa-apa pun haram sentuh jamuh Al-Quran. Sebab apa? Kotor dah kita sebab kita berhadas kecil. Macam mana kalau kita ni membaca Al-Quran tapi hati kita riak, ujub, takabur, kotor hati kita. Tapi di masa sama lidah kita sentiasa membaca Al-Quran selebih berzikir. Akhir macam mana? Lidah kita membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, tapi hati kita riak, ujub, takabur. Sebab itulah orang riak ketika membaca Al-Quran, dia ada tempat khas dalam neraka Jahannam. Jubul Hazan dia panggil. Nabi suruh sahabat minta berlindung dengan Allah daripada Jubul Hazan. Apa dia Jubul Hazan? Nabi kata, wadin fi Jahannam uiddat lil qura'il murai. Jubil Hazan ni satu wadi, satu lembah dalam neraka Jahannam yang disediakan untuk qori yang riak. Qori, nak jadi qori ni bukan sebarang lah nak jadi qori ni. Tapi qori dia serta riak, menunjuk-nunjuk dengan bacaan. Ada satu lembah khas, lubang khas, telaga khas dalam neraka Jahannam untuk puak ni. Untuk puak yang qori yang riak. Sebab apa? Sebab hati bersifat dengan sifat kecelaan, dosa besar. Kita berhadas kecil yang tak salah apa pun tak boleh sentuh Al-Quran. Mulianya Al-Quran. Membacanya selebih-lebih zikir, tapi membaca serta berakidah dengan akidah Al-Quran. Membaca serta hati kita jangan bersifat dengan sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita berkaitan dengan kedudukan Al-Quran, mukjizat Nabi yang paling besar, satu-satu mukjizat yang dapat dilihat sampai kepada masa kita. Mukjizat kita maklumlah Nabi Musa AS dia banyak mukjizat. Mukjizat Nabi kita lah yang paling banyak sekali. Mukjizat Nabi kita yang paling banyak sekali. Tapi mukjizat Nabi kita paling banyak, mukjizat paling besar bukan belah bulan, bukan keluar air sebelah jari. Mukjizat Nabi yang paling besar Al-Quranul Karim. Kemudian satu-satu mukjizat yang dapat kita melihat sekarang. Mukjizat lain kita hanya dengar cerita sahaja. Besarnya kedudukan Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasul yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di hari akhirat. Wa yahrumu bil janabati al-muksu fil masjidi. Hak lepasnya diharamkan apabila kita berhadas kecil. Sekarang diharamkan pula apabila kita dalam keadaan berjunub. Kemudian di bawah tu diharamkan apabila dalam keadaan haid dan nifas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin. Warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.